KPM. Didik TV KPM. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam RTS SPM 2021. Pada hari ini kita dalam subjek sejarah. Tapi sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, jom sama-sama kita patuhi SOP kita. Pakai pelitup muka, cuci tangan kita dengan pembasmi kuman dan seterusnya. Jaga pencarakan fizikal di antara kita. Jangan sembang dekat-dekat. Barulah kita dapat putuskan rantaian COVID-19. Baik, hari ini kita dalam sejarah SPM 2021. Anda mesti nak tahu kan dengan siapa kita akan belajar pada hari ini? Jom kita saksikan profil guru kita. Ada Dr. Zarina Begum binti Abdul Qadir. Apa khabar cikgu? Baik Aiman, alhamdulillah. Aiman juga macam mana? Sihat tak? Saya memang budak baik cikgu. Okey, sebab saya kan ketua kelas. Alright, hari ini kita dalam subjek sejarah SPM 2021 baik ya, cikgu. Betul. Tapi sebelum kita start kelas cikgu, jom kita buat SOP terlebih dahulu. Silakan cikgu untuk ambil cecair pembasmi kuman. Okey, cikgu dah, saya pula. Okey. Baik, dan bila kita dah pakai cecair pembasmi kuman ni cikgu, barulah kita boleh buka face mask kita cikgu. Dan pastikan jangan buang merata-rata. Simpan kita punya pelitup muka agar tidak terjangkit dengan kuman. Okey, dekat mana saya nak bubuh ni? Saya bubuh kat dalam lah. Alright. Baik, cikgu, kita tak berdua je hari ni. Ada murid-murid yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Jom kita saksikan murid-murid yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Siapakah gerangannya yang akan bersama dengan kita? Baik, pertama sekali kita ada Muhammad Hakimi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh kenalkan diri sikit, Hakimi? Boleh. Silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hakimi bin Kamar Hisham. Okey, seterusnya. Selamat berkenalan. Selamat berkenalan. Aisyah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Sofia binti Hafizi. Selamat berkenalan. Silakan. Seterusnya, Farhan. Farhan, buka mikrofon dulu. Okey, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan bin Muhammad Hashim. Selamat berkenalan. Okey, silakan seterusnya. Wahdah. Wahdatus Saufah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahdatus Al-Hashari. Selamat berkenalan. Okey, selamat berkenalan. Seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirul Afiq bin Muhammad Rizal. Selamat berkenalan. Okey, seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afiq bin Muhammad Azlan dan selamat berkenalan semua. Okey, semua ni daripada MRSM Tun Ghafar Baba, betul tak? Okey, anda semua dah bersedia ke ni untuk nak menjawab peperiksaan? Okey. Jadi hari ini kita bersama dengan Dr. Zarina, Cikgu Zarina untuk belajarkan bagaimana tips-tips untuk kita menjawab soalan dan mungkin ada tips untuk kita nak mudah faham dalam sejarah ini, Cikgu. Okey, tapi sebelum tu Cikgu, kita berehat seketika boleh Cikgu? Boleh. Tapi kita nak ucapkan salam dulu kepada Cikgu boleh? Letakkan tangan di dada dan kita ucapkan Assalamualaikum Cikgu. Assalamualaikum cikgu. Okey. Dan cikgu, kita pun dah tak lama dah kita nak sampai ke Hari Guru. Jadi sebab itulah kita nak ucapkan terima kasih cikgu sebab mengajar kita sehingga sekarang ini. Dan cikgu, kita ada kad
yang diberikan oleh murid-murid kita ni. Boleh tak kita bacakan sikit, cikgu? Boleh. Okey. Cantiknya kad yang diberikan oleh murid-murid kita. Ditulis di hadapan ni, terima kasih cikgu. Baju warna merah. Mungkin cikgu yang disayangi tu suka pakai baju merah agaknya kan. Dan di dalam ni, wow, special. Siap ada atap lagi. Apa yang ditulis dekat situ? Guru, engkau ratu hatiku. Saya sayang guruku. Puan Komati. Oh, ada guru favourite dia ni kan. Baik. From Cartigan Ganesan Prasekolah SJK V Bukit Mertajam. Terima kasih kepada murid yang berikan kad kepada guru yang disayang. Okey, cikgu, sebelum kita nak mulakan kelas kita berehat seketika boleh cikgu? Boleh. Kita kembali dalam Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sakina. Ramai pelajar yang cakap subjek sejarah ni susahlah, bosanlah. Tapi sebenarnya kalau kita berminat dan juga kita berusaha untuk mendapatkan kesan yang cemerlang, semuanya akan jadi mudah. Bagi saya, subjek sejarah ni sangat menyeronokkan kerana kita boleh belajar berkenaan latar belakang negara dan juga kerajaan. Selain daripada itu, kita juga dapat menuntut ilmu yang kita tidak boleh dapat daripada subjek-subjek lain. Bye! Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Di studio kita bersama dengan Cikgu Zarina. Cikgu, apa khabar? Baik, Aiman. Baik, Cikgu. Hari ini kita dalam sejarah tingkatan 4, Cikgu ya? Ya, betul. Yang Cikgu nak ajar pada hari ini. Dipersilakan, Cikgu. Okey, terima kasih Aiman. Okey, alhamdulillah hari ini kita akan berpeluang untuk mempelajari bab 1 tingkatan 4. Okey, jadi apa yang penting ialah untuk bab 1 tingkatan 4, pertama sekali cikgu akan dedahkan tentang Okey. Okey, cikgu akan dedahkan tentang format SPM 2021. Okey, ada sedikit perubahan tentang format SPM 2021 yang mana jika kita lihat untuk SPM 2021 tidak ada kertas 3. Okey, jadi calon akan hanya menghadapi SPM kertas sejarah dengan 2 kertas sahaja, iaitu kertas 1 dan kertas 2. Jadi di hadapan ni cikgu dah catatkan jenis instrumen yang akan disoal. Satu, untuk kertas 1 kita ada ujian bertulis berbentuk objektif, yang mana ujiannya adalah dalam bentuk aneka pilihan. Terdapat 40 soalan objektif. Okey, manakala untuk kertas 2 juga ujian bertulis dan kita ada 2 bentuk kaedah penyoalan, iaitu dari bentuk soalan subjektif, respon terhad, dan satu lagi adalah bentuk esei, iaitu respon terbuka. Okey, jadi bilangan soalan ni pula ada 40 soalan untuk objektif, manakala untuk soalan subjektif ada 4 soalan respon terbuka, yang mana setiap soalan mengandungi 10 markah. Bermakna 40 markah untuk soalan struktur. Okey, dan untuk soalan esei pula ada sedikit perubahan untuk SPM 2021 ni, yang mana ada 5 soalan dan calon perlu menjawab 3 soalan. Jadi pilihan dia ada berbeza, berubah sedikit. Berbeza dengan sebelum ini di mana ada 7 soalan dan calon boleh memilih 3 soalan. Kali ini pilihan lebih Lebih sedikit. Okey, dan tak ada kertas 3. Maknanya calon SPM 2021 ni kena bersungguh-sungguh lah untuk skor dalam kertas 1 dan kertas 2. Kalau nak sport tak boleh cikgu ya? Sport ni tidak. Kita biasanya kalau nak sport ini adalah setelah kita selesai semua. Kita dah cover semua, kita dah study semua topik, last baru kita runcingkan. Kita tak panggil sport, tapi kita kata soalan peruncingan. Kita tajuk runcingkan peruncingan dia. Jadi kita runcingkan dia. Okey. Maksudnya tak boleh diabaikan juga subjek-subjek lain, subjek lain kah? Ya.
Jadi markah dia 40 markah untuk kertas 1 dan untuk kertas 2 kita ada 100 markah lah. Okey. Jadi 140 total dia akan peratuskan untuk dapat grade. Okey. Dan construct ni adalah bentuk pentaksiran yang akan dinilai ataupun disoal, okey, iaitu dalam bentuk konsep mengingat, kalau kertas 1 lah, memahami, mengaplikasi dan menganalisis. Okey, manakala kertas 2 pula mengingat, memahami, menganalisis, okey, menilai dan mencipta. Dia lebih lagi. So cabaran dia dekat kertas 2 sebenarnya, lebih tinggi. Okey, dan tempoh ujian kalau kertas 1 kita ada tempoh masa 1 jam lah. Okey, manakala untuk kertas 2 jam 30 minit. Oh, lama. Lama. Okey, dan cakupan konteks memang melalui DSKP KSSM tingkatan 4 dan tingkatan 5. Ya. Okey, dan aras kesukaran rendah, sederhana, tinggi, nisbah dia 5, 3 dan 2. Okey. Jadi ini adalah untuk format SPM 2021. Yang mudah tu 5 lah cikgu ya? Ya. Jadi Banyak yang bermakna mudah tu. kalau nak lulus kan, sebab nak dapatkan CGSPM, nak lulus tu memang tak ada masalah. Tapi sejarah ni adalah subjek yang kita kena dapat A+. Oh, kena dapat A+? Ya, tak ada pilihan. rugi tak dapat A+. Rugi tak dapat A+. A+. Sebabnya dia mudah nak dapat A+. Jadi kalau kita tak dapat A+, tu makna kita ibarat membuang peluang untuk menambahkan koleksi A+ kita. Oh, koleksi A+ cikgu. Okey. Alright, so kita masuk pada topik bab pertama ni. Okey, bab pertama warisan negara bangsa. So kita akan lihat latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan Barat. Okey, yang mana kita ada 4 ciri utama. Okey, 4 ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu. Okey, dalam buku teks tingkatan 4 ini untuk bab pertama ni, dia ada 2 ciri negara bangsa. Satu alam Melayu. Satu lagi Kesultanan Melayu Melaka. Jadi pelajar jangan keliru. Bila soalan bertanya tentang alam Melayu, mesti beri ciri negara bangsa alam Melayu. Okey. Okey, alam Melayu ni merujuk apa? Alam Melayu ni merujuk Kerajaan Funan, Majapahit, Sriwijaya, Kedah Tua. Maksudnya kerajaan-kerajaan sebelum zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Jadi antara ciri dia pertama ialah raja. Okey, ciri pertama raja. Kenapa raja? Kerana raja merupakan tonggak utama kerajaan. Okey, raja merupakan simbol utama kita panggil payung kepada sebuah kerajaan. Okey, dan pembesar memperkukuhkan kedudukan. Okey cikgu, kita dah belajar raja, undang-undang, wilayah, pengaruh dan rakyat dan seterusnya cikgu. Okey, seterusnya Aiman, kita akan bincangkan tentang ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Okey, tadi ialah ciri-ciri negara bangsa di alam Melayu. Yang ni pula ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka di bawah subtopik 1.2. Okey, cikgu yakin semua tahu bahawa Kesultanan Melayu Melaka adalah merupakan empire yang hebat. Betul. Okey, dan apabila dia menjadi empire yang hebat, pastinya dia memiliki ciri kekuatannya sendiri. So kekuatannya adalah dari aspek ciri-cirinya. Okey, iaitu yang pertama, ia memiliki kerajaan. Okey, kerajaan yang mana muncul kerana adanya raja. Okey, dan raja ni merupakan pemerintah tertinggi dan dibantu oleh pembesar. Okey, seterusnya kita ada rakyat. Okey, di mana dalam zaman Kesultanan Melayu Melaka adanya rakyat. Okey, dan rakyat fungsinya kat sini mestilah taat setia kepada raja tersebut. Mematuhi undang-undang, okey, sanggup melakukan apa saja. Okey, dan dengan itu raja dapat meletakkan kekuasaan kepada satu kerajaan tu. Okey, dan yang ketiga ialah kedaulatan. Okey, iaitu lambang kekuasaan tertinggi. Kedaulatan di sini maksudnya lambang kekuasaan tertinggi seorang sultan dan ia merupakan hak mutlak sultan. Dan dia secara tak langsung bila ada kedaulatan dia dapat mengawal rakyat. Elak rakyat daripada derhaka. Dan dia ada konsep tulah kat situ. Okey, iaitu konsep apabila melakukan penderhakaan mereka akan ditulah. Jadi dalam konteks itu rakyat pada ketika itu memang menaruhkan taat setia kepada raja. Okey, dan seterusnya kita ada wilayah pengaruh, ciri yang keempat. Okey, iaitu kawasan pemerintahan raja yang diakui oleh rakyat. Okey, dan Kesultanan Melayu Melaka mempunyai wilayah yang luas. Memang sangat luas. Merangkumi semenanjung Tanah Melayu dan juga pantai timur Sumatera. Okey, so kalau kita lihat berbeza dengan kerajaan Funan, Sriwijaya yang hebat itu pun berjaya diatasi, dikalahkan oleh Kesultanan Melayu Melaka. Kira Melaka lebih hebatlah. Okey, dan undang-undang
semua tahu bahawa undang-undang penting di negeri Melaka pada ketika itu Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka. Okey, dan satu lagi ialah lambang kerajaan. So lambang ni identiti. So kalau kita tengok macam upacara pertabalan yang di Petung Agung, kita akan nampak banyak lambang dalam tu. Okey, antaranya keris, okey, pending, okey, mahkota, okey, tengkolok. Ini semua lambang-lambang. Jadi ada 6 ciri negara bangsa bagi Kesultanan Melayu Melaka di sini. Saya suka bila cikgu cerita tentang bagaimana ketaatan rakyat itu adalah salah satu punca daripada kekuatan sesebuah kerajaan, cikgu, kan? Ya, betul. Baik. Sebab kita tidak boleh lari bahawa institusi raja ini adalah merupakan payung kepada rakyat. Ya. Okey, jadi pada hari ini walaupun kita tak ada konsep raja berkuasa mutlak, kita dah mengorak langkah ke arah raja berperlembagan, tapi tetap institusi raja itu yang teratas. Yang kita pegang, yang kita nobatkan kekuasaan raja itu dan ketaatan kita sebagai rakyat kepada raja. Menjadi punca kepada keteguhan sesebuah kerajaan, Ya, cikgu. betul. Okey, cantik, cikgu. Boleh teruskan? Alright. Okey, seterusnya kita nak cikgu selang-sedikan dengan soalan kita. Kalau tak nanti bosan pelajar-pelajar, kan? Ya, betul. Jadi kita nak lihat, kita dah belajar 2 subtopik, kita nak lihat pula kalau soalan begini, okey? Gambar berikut merujuk kepada alat kebesaran diraja. Okey, apakah kepentingan alat kebesaran tersebut? So kat sini yang cikgu highlightkan ini adalah kata kunci soalan. Jadi bila calon dapat soalan objektif, mesti gariskan. Jangan terus jawab bulatkan sebab kita mudah untuk melakukan kesilapan. Jadi sangat penting, cikgu selalu pesan pada pelajar mesti kena baca, gariskan kata kunci supaya kita tidak melakukan kesilapan. Jadi kata kuncinya adalah alat kebesaran diraja. Dan soalannya ialah dia nak kepentingan. Alat dia tersebut. Nak kepentingan. Okey, dan dia dah ada stimulus gambar di atas tu. Baik, cikgu. Siapakah murid yang akan menjawab soalan ni, cikgu? Okey, cikgu rasa cikgu nak pilih Farhan lah. Okey, sebab nampak dia yang muka paling confidentnya. dekat dengan cikgu ni. Okey, cuba Farhan. Jawapan dia D, cikgu. Jawapan dia adalah D. D. Okey, betul Farhan. Okey, Farhan. Gambar tersebut gambar apa tu, Farhan? Gambar keris mahkota. Jadi macam mana, cikgu? Betul ke jawapannya? Betul. Okey, tahniah, simbol ya. kedaulatan. Okey, bagus, tahniah Farhan. Farhan ni pelajar yang bijak. Okey, sebenarnya pelajar-pelajar cikgu memang kebanyakannya memang antara dalam golongan cemerlang. Sebab saya tengok jambul tu memang nampak bijak lah, cikgu. Macam mahkota juga. Okey, cikgu. Alright. Okey, seterusnya kita lihat pada soalan struktur pula. Okey, kalau soalan struktur, dia ada komponen-komponen pecahan soalan. Ini respon terbuka, iaitu respon terhad, iaitu adanya jawapan-jawapan ringkas yang perlu diberi oleh para pelajar. Okey, kalau soalan di sini ialah raja berikut menunjukkan ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke-15 Masihi. Jadi ada 2 ciri diberikan, tapi X, Y tak tahu. Okey, ada apakah X dan Y? Jadi cikgu nak pilih siapa? Cikgu Siapa pula rasa ni? Wahdatus Wahdatus, silakan. Ya, cikgu. X tu adalah kerajaan, Y itu adalah rakyat. Okey, betul. Okey, so kita lihat jawapan dia. X adalah kerajaan, Y adalah rakyat. Okey, tepat. dan ada juga jawapan lain yang boleh diterima. Dia ada berapa, cikgu? Ciri negara bangsa? Sebab ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka yang tadi kita belajar ada 6. Ada 6. Jadi soalan minta 2 lagi ekstra. Okey, jadi kita ada pilihan lah. Kalau pelajar tu pelajar yang bagus, kan pelajar cemerlang, dia akan bagi banyak pilihan. Okey. Dia akan bagi X, Y, lepas tu dia juga tambahkan bawah lagi. Okey. Jadi dengan itu kita akan dapat banyak markah, tapi markah wajaran 2 markah sajalah. Okey. Jadi mungkin pelajar tu dapat 4 tapi maksimum 2 markah saja. Selamatlah sikit, cikgu. Selamat. Kalau pelajar yang cemerlang, biasanya memang cikgu akan minta mereka tulis banyak jawapan. Itu yang sampai 10 helai kertas jawapan, cikgu. Betul. Okey, cikgu. Seterusnya kita tengok pada soalan nombor 2. Apakah yang dimaksudkan dengan kedaulatan? Okey, siapa nak cuba ni? Afif. Afif. Cuba, Afif. Silakan. Baik, cikgu. Maksud kedaulatan adalah lambang kebesaran raja ataupun kerajaan. Itu, cikgu. Okey. Itu saja.
Apakah yang dimaksudkan kedaulatan, Kedaulatan, ya? Okay. Sekali lagi, boleh ulang jawapannya? Maksud kedaulatan ialah lambang kebesaran suatu kerajaan ataupun lambang kebesaran diraja. Okey. Macam mana cikgu? Boleh terima jawapannya? Boleh, tapi cikgu nak lebih lagi, huraian lebih lagi. Ada murid kita nak bantu ke? Kita nak tambahkan dengan Hakimi. Hakimi, cuba tambahkan satu lagi isi, Hakimi. Okey, baiklah. Kita sambung dengan penjelasan Afif tadi. Okey. Jadi, kedaulatan ni pun kita boleh jelaskan dari segi aspek yang memfokuskan kepada raja. Jadi raja yang berdaulat mempunyai kuasa, dan boleh, dan rakyat juga, dan dalam masa yang sama rakyat juga memperoleh satu hubungan timbal balik antara raja dan rakyat supaya satu kerajaan ataupun suatu negara tersebut dapat dibangunkan, dapat berdiri teguh dalam masa jangka yang panjang. Okey. Wow, jawapan yang penuh confident ni cikgu. Betul. Tak lama lagi ni jadi doktor agaknya kan? Okey, silakan. Bagus Hakimi. Okey, so kalau kita lihat maksud dia, kedaulatan merujuk kepada kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh sultan. Selain itu, kedaulatan merupakan hak mutlak sultan ke atas rakyat. Okey, dan ia juga diakui oleh kerajaan lain. Okey, dan bebas daripada campur tangan kuasa asing. So kat sini yang cikgu highlightkan berwarna kuning itu adalah merupakan kata kunci. Kata kunci. Sejarah ni walaupun dia berbentuk ialah naratif kan, pembacaan cerita, kisah, tapi dia sangat berpegang kepada kata kunci, keyword utama yang membolehkan pelajar terus mendapat markah. Yang hijau tu cikgu? Yang hijau itu adalah penanda wacana. Oh, okey. Dia macam kalau bahasa Melayu memang ditekankan tentang perkara penanda wacana, ayat yang gramatis. Tapi sebab sejarah, maklumat tidak akan sampai kalau ayat tu tidak lengkap. Betul. Okey, sebab dia berbentuk huraian, penerangan. Jadi memang formatnya kita galakkan ataupun kita wajibkan pelajar mesti selang-selikan dengan penggunaan penanda wacana. Jadi maknanya tadi Afif menjawab sampai yang pertama tu. Yang pertama. Sultan. Dan disambung oleh Hakimi untuk yang seterusnya. Dapat satu markah cikgu ya? Betul. Okey, dan satu lagi, definisi ni selalunya kita memang tekankan pelajar untuk mengambil maksud atau definisi dari buku teks. Sebab dia adalah konsep. Jadi kena tepat. Bila tepat baru pelajar akan dapat markah di situ. Baik. Okey, jadi penggunaan penanda wacana selain itu oleh yang demikian. Okey. Bagi soalan nombor 3 pula. Okey, jelaskan kepentingan kedaulatan kepada kegemilangan kerajaan Melayu Melaka. Okey, ini soalan kebat. Oh, ni kebat juga ya? Ini kebat. Sebab dia sebut kepentingan. Kepentingan. Okey. Jadi siapa nak cuba? Aisyah. Cuba Aisyah. Baiklah. Untuk soalan ini, kepentingan kedaulatan bagi Kesultanan Melayu Melaka adalah dapat menjamin taat setia daripada rakyat Melaka sendiri. Ya. Seperti mana yang kita tahu, kalau seseorang rakyat tu derhaka, mereka akan ditimpa tulah. Jadi melalui kedaulatan ini akan wujudnya satu taat setia yang akan membantu kerajaan Kesultanan Melayu Melaka untuk kekal stabil dari segi politik dan juga ekonomi. Dan ini juga akan menjamin keharmonian rakyat Kesultanan Melayu Melaka itu sendiri. Betul. Okey, bagus Aisyah. Okey, jadi kat situ kita nampak adalah kepentingan dia. Okey, jawapan cikgu antara kepentingan kedaulatan. Ayat dia kena lengkap ialah menjamin taat setia rakyat terhadap sultan. Okey. Selain itu ada penanda wacana di situ. Rakyat tidak akan menderhaka kepada sultan. Okey, dan hal ini membolehkan wujudnya kestabilan politik yang Aisyah sebut tadi. Ini kesannya cikgu ya? Dia nak kepentingan. Kenapa kita kena memelihara kedaulatan itu? Jadi dia akan stabilkan politik dan keamanan di Melaka akan berlaku. Okey, dan ia secara tak langsung dapat menjamin kehidupan yang harmoni. So yang cikgu highlightkan tu semua adalah kata kunci dia. So biasanya kalau pemeriksa melihat pada keyword yang tepat, terus akan diberi markah kat situ.
Maknanya poin pertama yang penting di sini taat setia dan tidak derhaka. Betul. Kesannya adalah kestabilan politik dan keamanan. Bijak Aiman ni. Cikgu rasa Aiman A+ ni masa SPM. Okey, amin. Okey, yang keempat ialah bagaimanakah sistem perundangan yang sistematik menjadikan Kerajaan Melayu Melaka sebuah kerajaan yang unggul pada abad ke-15 Masihi. Juga soalan kebat. Okey, Amirul pula. Afiq. Baiklah cikgu. Pada pendapat saya, sistem perundangan yang sistematik dapat menentukan bidang tugas Sultan dan Pembesar. Seterusnya, ia dapat melicinkan pentadbiran di negeri Melaka. Selain itu, perundangan yang sistematik dapat menjamin keamanan negara. Ia dapat dapat mengelakkan daripada pencerobohan kuasa asing. Hal ini membolehkan rakyat dapat hidup aman dan harmoni. Seterusnya, undang-undang yang ada dapat meningkatkan ekonomi di negeri Melaka. Okey, bagus. Amirul, so kat sini memang dia menjawab samalah seperti jawapan yang diminta nanti dalam peperiksaan. Markah penuh lah ni. Lengkap ni, markah penuh ni. Tahniah, Afiq. So apa dia, kita lihat sistem perundangan sistematik dapat menentukan bidang tugas Sultan dan Pembesar. Seterusnya ia dapat melicinkan pentadbiran di negeri Melaka. Selain itu, perundangan yang sistematik dapat menjamin keamanan negara. Kita fikir pada konteks sekarang ni, bila undang-undang kita patuhi, apa akan berlaku? Aman negara. Aman, tak ada kekacauan, tak ada pencerobohan, tak ada penjajahan. Ia dapat mengelakkan daripada pencerobohan kuasa asing. Hal ini membolehkan rakyat dapat hidup aman dan harmoni. Seterusnya, undang-undang yang ada dapat meningkatkan ekonomi. Apabila stabil, ekonomi akan maju. Dia saling berkait. Dia saling berkait. Apabila ekonomi kesan stabil, kesannya tu ekonomi akan maju. Sebab tu kestabilan politik tu sangat penting. Jadi untuk nak stabil politik, mesti patuh undang-undang. Dalam Islam pun ada sebut wa ulil amri minkum, maknanya kita kena patuh kepada pemimpin kita kan. Betul. Okey cikgu. So seterusnya cikgu masuk pada slide seterusnya. Baik cikgu. Sebelum kita nak ke slide yang seterusnya cikgu, kita pun dah seronok dengar perbincangan dengan Cikgu Zarina, tapi kita berehat seketika. Road to Success SPM 2021 kembali selepas ini. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Haziq. Jadi pada pendapat saya, mata pelajaran sejarah ini dapat mengajar kesilapan kita sebagai masyarakat pada masa silam. Jadi oleh itu, saya berharap subjek sejarah ini dapat memupuk masyarakat kita untuk bersifat toleransi dan prihatin terhadap satu sama lain agar kita kekal aman dan harmoni. Assalamualaikum dan hai. Nama saya Irdina Hani binti Ahmad Hakimi dan saya sangat suka sejarah. Sejarah memang nampak bosan, tapi sebenarnya bagi saya, sejarah adalah satu versi baharu of bedtime story yang kita selalu dengar. Yang menariknya, sejarah boleh dikaitkan dengan apa yang kita tengah hadapi sekarang. Sebagai contoh, kehidupan kita sekarang adalah berasaskan salah satu keputusan yang pernah diambil oleh kita pada masa yang lalu. Dan itu adalah sejarah. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, Road to Success SPM 2021. Hari ini kita dalam subjek sejarah. Kita bersama dengan Cikgu Zarina. Cikgu Zarina. Baik Cikgu, terima kasih. Tadi sebelum rehat tadi Cikgu dah cerita dah tentang bagaimana pentingnya kedaulatan sesebuah negara, menjamin keharmonian dan ekonomi sesebuah negara. Baik Cikgu, boleh kita teruskan lagi? Okey, boleh Aiman. Okey, kita akan masuk pada subtopik yang 1.3 iaitu keunggulan sistem pentadbiran dan undang-undang. Okey, iaitu sistem pentadbiran pada zaman Kesultanan Melaka. Mengapa Melaka boleh hebat? Kerana sistem pentadbiran dan undang-undangnya. So kat sini cikgu tunjukkan adanya dalam hierarkinya tu kita ada pertama di atas sekali ialah sultan. Kemudian kita ada bendahara. Yang mana tugas bendahara ialah sebagai ketua pentadbir. Ketua pentadbir, ketua angkatan tentera, kemudian penasihat dan pemangku sultan. Dan kita ada penghulu bendahari menguruskan perbendaharaan. Kemudian kita ada temenggung menjaga keselamatan kota Melaka.
Okey, dan satu lagi kita ada Laksamana iaitu Panglima Angkatan Laut Melaka. Okey. So ini kita panggil sebagai sistem pembesar 4 lipatan. Nanti cikgu akan tunjukkan 4 lipatan dia pengiraan dia macam mana. Okey. Jadi dekat sini seterusnya kita nak lihat. Okey, kita tengok satu soalan. Okey, pasangan manakah yang betul tentang tugas pembesar pada zaman Kesultanan Melayu Melaka? Okey, siapa nak cuba ni? Siapa nak cuba Okey. ni? Siapa nak cuba? Okey, silakan. Saya nak cuba Okey. juga. Okey, boleh Hakimi. Okey, jadinya boleh saya tengok slide tu? Okey. Okey. Jadi jawapannya adalah B. Iaitu bendahara merupakan ketua turus angkatan tentera dan juga temenggung merupakan ketua keselamatan kota. Okey, bagus Hakimi. Okey, tepat sekali jawapannya. Okey, so kata kuncinya adalah tugas pembesar. Jawapannya adalah B. Okey, tips dia kat sini nak ingat senang. Cikgu dah letakkan tips. Bendahara Perdana Menteri pada hari ini. Okey. Jadi temenggung ketua polis. Temenggung ketua polis. Ya. Okey. Penghulu bendahari Menteri Keuangan. Okey. Jadi apa yang berkaitan keuangan terus ingat penghulu bendahari. Okey, Laksamana ketua angkatan laut. Ketua angkatan Okey, laut. dan Syah Bandar ketua pelabuhan. So dia menjaga kebajikan pedagang-pedagang. Maknanya sekarang ni pun ada juga tapi namanya berbeza. Nama berbeza. Jadi kalau calon dapat ABCD begini, potongkan jawapan, singkirkan jawapan yang salah. Tinggalkan mana yang calon rasa hampir tepat, kemudian bulatkan. Baru fikir dan bulatkan. Okey. Alright. Selepas itu kita lihat, okey, ini dia sistem pembesar 4 lipatan. Tadi yang 4 yang cikgu tunjuk tu adalah yang main, yang utama. Kemudian kita ada sultan, pembesar berempat, okey, berlapan, ber-16, 32. Formula dia darab 2 saja. Kali 2. 4 darab 2, 8, 16, 32. Okey. Jadi ini adalah hierarki pentadbiran zaman Kesultanan Melayu Melaka. Ini pembesar-pembesar. Ya, hari ini kita ada kabinet kan? Pada zaman dulu inilah kabinetnya. Okay. Sekarang ni kabinet lah kita sebut kabinet. Okey. So kat sini setiap pembesar ini dia mempunyai fungsi-fungsi tersendirilah. Okey. Okey. Dan seterusnya kalau kita lihat undang-undang. Okey, undang-undang dia ni kita ada Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka. So Hukum Kanun Melaka ada 44 fasal. Okey, fasal ni ramai pelajar yang kadang-kadang tanya, cikgu fasal tu apa? Perkara. Macam perlembagaan pada hari ini kita sebut perkara. Contoh perkara 153 merujuk kepada hak istimewa orang Melayu. Fasal tu perkara. Perkara. Okey, jadi senang nak ingat. Bila cikgu ajar, cikgu terangkan yang lama tradisional sebab anak-anak zaman sekarang kan dia tidak biasa dengan konsep-konsep lama. Nak bagi mereka ingat, kita sebut fasal tu adalah perkara. 44 perkara. Ya. Jadi dalam 44 perkara itu dia adalah jenayah, okey, iaitu membunuh tanpa pengetahuan raja atau pembesar akan dikenakan hukuman bunuh. Okey, kemudian ada peranan sultan dan pembesar juga dalam tu. Ada kekeluargaan, ada ekonomi. So sebenarnya bila merujuk pada ni, ada kadang-kadang pelajar akan tanya, cikgu macam nak ingat benda ni. Itu pentingnya kita buat nota ringkas dalam bentuk mnemonics. Ringkaskan, akronimkan dia. Bentuk lagu ke. Boleh. Kalau pelajar-pelajar yang bijak tu kadang-kadang dia buat dalam bentuk lagu, kadang-kadang dia buat dalam bentuk pepatah. Okay, kalau cikgu buat dia tak berapa fun sangat. Kalau mereka buat memang mereka sangat kreatif. Ini kalau Afif ni dia rap cikgu. Betul. Dia rap. Boleh dia tu. Okey. Jadi seterusnya kalau kita lihat pada Undang-Undang Laut Melaka kita ada 25 fasal. Okey, dia berkaitan dengan kelautan lah. Jadi kat situ kita ada peranan nakhoda. Okey, kemudian pelayaran. Okey, tentang jenayah, tentang percukaian. Okey, so banyak aspek. Jadi bila pelajar nak belajar tu, pelajar perlu ingat bahawa undang-undang laut tentang laut sebab kita Melaka adalah sebuah pelabuhan hebat kan? Pelabuhan entry port. Okey, yang mana kapal-kapal luar datang ke negeri Melaka sampai membawa kepada kemasyhuran Melaka. Okey, dan kalau kita lihat disebabkan itu dia ada undang-undang laut. Dan hukum kanun ni tentang perkara-perkara lain lah. Perkara lain. Selain daripada berkaitan dengan laut. Maknanya laut sahaja pun ada kanun dia. Ya, ada kanun dia. Sebab dia pada ketika itu dia ada tindak tanduk yang tidak sepatutnya dilakukan. Jadi hukuman-hukuman akan dikenakan. Contohnya macam pelayaran. Okey, malim atau jurumudi harus arif tentang ilmu pelayaran. Dia adalah fasal dia.
Okey, jadi siapa yang akan mengemudi, dia kena tahu ilmu pelayaran. Jadi bila ada tu, jurumudi tak akan patuh pada peraturan tu. Dan biasa soalan-soalan seperti ini, cikgu akan masuk di objektif ataupun subjektif, cikgu? Objektif dan juga soalan struktur. Bahagian ni biasanya objektif dan juga soalan struktur. Okay, soalan struktur dia boleh kata bincangkan tentang undang-undang yang wujud pada zaman Kesatuan Melayu Melaka. Jadi calon boleh jawab undang-undang yang wujud ialah Hukum Kanun Melaka. Kemudian beri huraian sedikit. Dan kita boleh ceritalah yang bawah tu, cikgu? Boleh, sebagai huraian dia. Sebagai contohnya, mempunyai sebagai contoh jenayah, membunuh tanpa dan sebagainya. Betul. Kan? Kalau dia dapat ingat fasal dia, lagi bagus. Lagi bagus. Ada pelajar dia mempunyai kekuatan ingatan, dia ingat sangat spesifik. Tapi jika tak pun memadai kalau dia kata ada menyentuh tentang jenayah. Ada menyentuh tentang kekeluargaan. Simple. Maknanya jawapan dapat untuk umum. jenayah 1 markah. Kekeluargaan 1 markah. Okey. Ekonomi 1 markah. Dia kita jangan kompleks. Bagi cikgu kan kalau kita belajar subjek sejarah ni kita jangan complicated. Kalau kita fikir dia bosan, susah, memang dia akan jadi susah. So kita kena belajar dalam rentak yang seronok. Dan dalam bentuk cerita. Simple. Dan kita bawa seolah-olah kita hidup pada zaman itu. Jadi cikgu biasanya akan tunjukkan gambar kan, supaya mereka membayangkan. Sebab zaman Kesatuan Melayu Melaka lain dengan kehidupan kita pada hari ini. Betul, cikgu. Pada zaman Kesatuan Melayu Melaka, mereka punya konsep taat lain. Okay? Dan mereka juga mempunyai profesi-profesi lain. Okay? Berbeza. Dia ada aktiviti melanon, ada banyak pada ketika itu. Okay? Jadi melanon merupakan salah satu aktiviti utama di perairan. Sebab tu kita ada orang laut. Orang laut ni macam nak protect daripada pencerobohan lanun-lanun luar ni. Itu yang kerajaan Melayu Melaka ni dapat berkembang hebat sebab bantuan daripada orang laut ni. Sebab tu kena ada undang-undang cikgu kan? Dan kat situ datangnya kesetiaan. Antara yang menyebabkan kerajaan Melayu Melaka maju, hebat, berkembang adalah kerana kesetiaan orang laut. Okey, cikgu. Ini sebab kesetiaan rakyat kepada kerajaan ketika itu. Dan ketika Empire Melaka merosot, ia adalah kerana orang-orang laut ni telah mula tidak mahu meletakkan taat setia mereka. Dah mulalah ada orang ceroboh cikgu kan? Dan ia berkait dengan kepimpinan. Jadi sultan yang hebat, sultan yang bagus memang sentiasa akan dapat kesetiaan daripada rakyat. Itu pokok pangkal dalam sebuah kerajaan yang utuh, yang kuat ini. Bermula daripada kepimpinan yang kuat juga. Betul. Jadi kita boleh ambil apa yang kita belajar daripada Kesatuan Melayu Melaka ni untuk kita jadikan iktibar pada hari ini. Kalau dalam kelas sendiri cikgu kan, kalau ketua kelas tu bagus je orangnya, lalu murid-murid tu senyaplah dalam kelas kan. Jadi mereka akan akur sebab lead by example. Lead by example. Jadi mereka adalah contoh pemimpin yang hebat. Jadi orang yang bawahannya akan malu dan mencontohi pemimpin. Ada ketua pelajar ke cikgu? Dalam ni ada pengawas ke? Ada ketua batch, Afif tu ketua batch. Patut nampak muka baik je cikgu kan. Memang ni antara pelajar yang kita pilih random lah. Secara random je memberi peluang kan. Baik cikgu, boleh teruslah lagi cikgu. Okey, seterusnya adalah peranan pemerintah dan rakyat. Ini adalah subtopik yang terakhir lah. Aiman Okey, jadi kalau kita lihat, kita pecahkan peranan pemerintah, rakyat. Pemerintah ni adalah tergolong dalam golongan sultan, pembesar, kerabat raja, ulama'. Ini semua kategori pemerintah. Okey, rakyat pula yang sebelah kanan ni lah, iaitu peniaga, petani, okey, tukang, nelayan. Ini semua rakyat. Okey, jadi dalam Kesultanan Melayu Melaka ni dia mempunyai hubungan timbal balik. Pemerintah akan melindungi rakyat. Rakyat mestilah taat setia kepada pemerintah. Okey, betul lah tu. Itu datangnya Waqdat. Itu pernah maksudnya. Dengar Waqdat? Tak pernah. WhatsApp lah. Waqdat ini memang zaman sekarang ni memang kita tak sebut Waqdat. Tapi sebenarnya Waqdat ni adalah sebenarnya merupakan perjanjian. Kalau kita baca buku sejarah Melayu atau Sulalatus Salatin, okey, dalam tu ada disebut tentang perjanjian Waqdat ataupun kita sebut hubungan antara pemerintah dengan rakyat, iaitu antara Sangsa Purba dengan Demang Lebar Daun. Jadi dia mewakili, Sangsa Purba mewakili pemerintah, Demang Lebar Daun mewakili rakyat. Maknanya kerajaan akan melindungi rakyat, rakyat perlu setia kepada kerajaan. Ya, betul. Itu perjanjiannya. Betul. Okey. Jadi kat situ kalau kita lihat ialah
peranan Sultan menjaga keselamatan rakyat, mewujudkan perpaduan rakyat, bertanggungjawab terhadap kemakmuran. Ni semua peranan-peranan Sultan, peranan pembesar. Jadi benda ni tak payah hafal pun, sebenarnya kita tahu dah Sultan hari ini apa peranan dia. Betul. Jadi secara tak langsung soalan bahagian ni memang dia akan bertanya tentang soalan kibat. Bagaimanakah hubungan pemerintah dengan rakyat? Bagaimanakah hubungan pemerintah dengan rakyat dapat memajukan sebuah negara? Itu soalan kebat je, Ya. Jadi pelajar boleh melontarkan pandangan tapi kena relevan dengan soalan. Betul. Jadi selain daripada itu yang pentingnya kita kena faham bahawa bila perjanjian itu dah wujud pada ketika itu, makna rakyat akan taat kepada Sultan. Ya. So pada hari ini kita tak adalah perjanjian official, tapi kita ada perlembagaan yang mengikat kita, menyusun kita rakyat Malaysia supaya patuh kepada pemerintah. Dan inilah kepatuhan yang kita nak dalam masyarakat, cikgu. Ya. Seperti mana kalau kita lihat dalam pandemik COVID-19 ni, cikgu, kan, disebabkan kepatuhan rakyat, maka kita dapat sama-sama tangani gejala COVID-19 ini. Sangat penting sebab kalau kita bersikap pentingkan diri, kita tak dapat nak memutuskan rangkaian. Betul, cikgu. Okey. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Boleh kita teruskan lagi, cikgu? Okey, seterusnya adalah kalau kita lihat yang terakhir kat situ cikgu sebut adalah hasil yang bawah sekali, mengutip hasil melalui sistem serah dan membekalkan tenaga tentera melalui sistem kerah. Okey, apa dia sistem serah? Dia ada dua konsep, serah, kerah. Sistem serah ini adalah apabila pembesar, kan, pada zaman dulu kalau Kesultanan Melaka, Sultan dia akan anugerahkan kawasan pegangan ataupun kita panggil sebagai dia akan anugerahkan tanah kepada pembesar. Pembesar tu kalau berkhidmat pada Sultan, pembesar akan dapat tanah. Jadi tanah itu akan diusahakan oleh para petani, golongan-golongan hamba. Jadi apabila mereka mengusahakan tanah tersebut, apa yang berlaku? Hasil tanah itu mereka serah. Mereka serah sebagai membalas semula. Jadi pulangan hasil itu mereka serah. Itu datangnya konsep sistem serah. Sistem kerah pula berbeza. Sistem kerah ni mereka sedia untuk berkhidmat. Berkhidmat iaitu menggunakan kudrat mereka tanpa mendapat apa-apa upah. Itu memang rakyat sendiri secara ikhlas mahu menyumbang tenaga kerja. Contohnya antaranya membina istana, membina jalan raya secara sukarela. Itu adalah menunjukkan lambang kesetiaan mereka. Kita nampaklah kesetiaan rakyat, mereka tak payah disuruh. Itu sistem kerana mereka sendiri nak. Mungkin disebabkan sistem serah tadi menyebabkan mereka bila sistem kerah ni mereka tak ada masalah dah. Tak ada masalah sebab mereka saling berkait. Saling timbal, hubungan timbal balik. So dia dapat naungan, dia dilindungi dan masa yang sama mereka kenalah buat sesuatu. Jadi bila taat tu ada, mereka sanggup melakukan apa. Tapi saya suka bila cikgu cerita tentang sistem serah tu, cikgu, ya. Maknanya pemimpin bila mana ada dibuat satu perusahaan dan mungkin keuntungan daripada itu diserahkan semula kepada masyarakat. Ini bukan pemimpin, Aiman. Ini rakyat tu. Rakyat tu sendiri. Rakyat mengusahakan sebab dia dapat tanah tu. Tanah tu diberikan oleh pembesar untuk mereka usahakan. Jadi begitu. Hasil daripada itu mereka serah. Sebahagian daripada hasil, bukan semua. Nak menunjukkan ketaatan mereka kepada kerajaan ketika sumbangan itu. mereka lah. Sumbangan mereka. Okey, cikgu. Ini dia. Ada lagi, cikgu, yang kita belum ceritakan? Setakat ni rasanya semualah kita dah sentuh dah. Baik, cikgu. Jadi mungkin ada dalam topik yang kita bincangkan pada hari ini, ada tak benda-benda yang kadang-kadang kita selalu buat silap, cikgu, kalau dalam peperiksaan ni? Biasanya di mana yang biasanya berlaku kesilapan ni, dekat mana, cikgu? Okey, kalau kesilapan untuk bab yang pertama ni adalah bab yang mudah sebenarnya. Tapi ciri-ciri negara bangsa ni sebenarnya konsep negara bangsa ni agak berat. Jadi untuk pelajar pada zaman sekarang, mereka tak faham konsep negara bangsa, mereka selalu keliru ciri tu. Keliru antara ciri kerajaan alam Melayu dengan ciri zaman Kesultanan Melaka. Tertukar. Jadi bila tertukar, hilang markah kat situ. Sayang, cikgu. Dan juga bahagian undang-undang tadi kan banyak fasal dan sebagainya. Jadi, kalau tak ingat, kalau tak tahu dia punya salah satu contoh dan sebagainya, mungkin kalau soalan objektif susah nak jawab.
Jadi kat situ ada kekeliruan pelajar di mana dalam bentuk konsep. Konsep kedaulatan, konsep wadat, konsep serah, konsep kerah. So bab 1 ni memang bermain dengan konsep. Jadi apa tips untuk kita tak silap tu cikgu? Kita nak boleh ingat kalau mudah tu. Kalau tips tak silap adalah pertama kita baca tu kita kena faham dan menghayati. Faham dan menghayati. Jangan hafal terus. Okey. Selalu pelajar kata, cikgu saya hafal tapi saya tak boleh ingat. Cikgu saya blank. Kenapa jadi blank? Sebab kita tak ingat, tak faham. Perlu ke kita macam bayangkan ceritakan sebagai seorang raja? Apakah peranan raja tu? Cikgu selalu pesan pada pelajar, boleh tak kamu bila buat nota ke apa, kamu self-talk. Self-talk? Self-talk. Habis cermin je. Okey, contoh macam ni. Pada zaman Kesultanan Melaka macam ni. Tengok mind map kamu bercakap. Benda tu membantu. Sebab macam cikgu sendiri pun masa menjadi pelajar, memang cikgu pun buat macam tu. Kalau tak ada, cikgu memang menghadapi kesukaran lah. Sebab kalau cikgu kat universiti, pagi cikgu paper Asia Tenggara, petang cikgu paper sejarah Cina. Jadi tak ke fakta tu boleh bertembung? Betul. Jadi apa yang cikgu buat? Cikgu buat self-talk tu. Cikgu dah ada mind map. Mind map, kemudian cikgu bercakap. Kalau cikgu sangkut, cikgu rujuk buku. Kalau cikgu clear, maknanya cikgu dah cover topik. Jadi pelajar zaman sekarang ni, cikgu galakkan mereka supaya sit in a group. Duduk dalam kumpulan, berbincang. Yang tu lagi cepat ingat cikgu kan? Seorang jadi mentor, yang lain boleh tambah lagi isi. Lebih ingat. Sebab kadang-kadang kita belajar dengan memberi contoh, dengan memberi pandangan, kita akan ingat. Itu penting lah. Yelah, kalau baca seorang-seorang cikgu, cukup 5 minit, cukup 10 minit cikgu. Betul. Buku baca kita cikgu. Betul. Sebab sejarah ni apabila kita tidak minat, kita akan rasa bosan lah. Itu yang buka buku 5 minit terus tidur. Jadi kita tak sempat, kita tak menghayati, kita rasa seronok. Okey, cikgu. Kita nak tanya murid-murid kita ni. Farhan, macam mana Farhan? Apa pandangan tentang subjek kita hari ni? Sangat bagus dan alhamdulillah saya semua faham. Okey, alhamdulillah. Aisyah. Kita pergi kepada Aisyah. Okey, apa pandangan Aisyah untuk subjek kita pada hari ini? Boleh skor ke dalam peperiksaan nanti? Boleh skor sebab kalau kita faham bab 1 ni, yang tingkatan 4 ni, secara automatik kita boleh kaitkan dengan bab yang di tingkatan 5. Sebab sekarang ni kan macam cerita, jadi dia saling berkait antara satu sama lain. Sebab Aisyah pun mesti suka bercerita kan. Jadi tak susahlah untuk kita mengingati untuk bab-bab yang berikutnya. Cikgu, last, mungkin ada apa-apa nasihat untuk murid-murid? Okey, nasihat cikgu kena berpegang pada prinsip dalam diri bahawa semua mata pelajaran adalah penting. Dan sejarah ni membina jati diri kita. Kalau mana-mana kita pergi pun, bila sejarah kita A+, orang akan cakap, hebatnya kau. Patriotism, jati diri. Jadi sangat-sangat penting sebab sejarah dia tak habis kat situ. Dia tak habis sampai SPM. Kita carry benda tu. Kita bawa dia. Jadi kita bekerja pun kita ada integriti, sayangkan negara, hormat pada pemimpin. Jadi kita akan jadi warga Malaysia yang hebat. Ya, sebab apa cikgu, murid-murid kita ni mungkin one day ada belajar kat Jerman, belajar kat negara-negara yang hebat di luar sana, and then bila mereka pulang ke Malaysia, mereka kena tahu bahawa negara Malaysia pun luar biasa hebat seperti mana yang cikgu ceritakan. Jadi kita kena sentiasa rasa bangga tanah tumpahnya darah kita. Okey, jom murid-murid kita letakkan tangan di dada. Jom kita ucapkan terima kasih kepada Cikgu Zarina. Boleh tak? Okey, sama-sama ya. Okey, terima kasih Cikgu Zarina. Terima kasih Cikgu Zarina. Okey, terima kasih Cikgu. Sama-sama. Dan terima kasih kepada murid-murid yang bersama dengan kita dalam topik sejarah pada hari ini, Road to Success 2021. Kita berada di akhir rancangan. Kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bye-bye sikit. Bye-bye. Assalamualaikum dan salam perjuangan. Saya Amirul Hafiz Haikal bin Muhammad Fazi dari Sekolah Menengah Sains Raja Tok Azlan Shah, Taiping, Perak. Seperti yang kita tahu, import terakhir bagi pesakit COVID-19 adalah kematian, dan import terakhir bagi generasi pewaris yang tidak mendapatkan pendidikan yang berkualiti adalah kepincangan dan mungkin kehancuran negara. Terima kasih kepada warga guru dan warga pendidik kerana berjaya melahirkan modal insight
frontliner yang berdaya saing, tekal dan kreatif dalam menangani situasi yang mencabar ini. Tidak lupa juga kepada guru yang sentiasa memerah keringat untuk memberikan pendidikan terbaik kepada kami. Sesungguhnya kesinambungan ini merupakan penghayatan dan kejayaan membina negara bangsa ini merupakan harapan. Terima kasih cikgu. Ibarat segenggam kita jadikan gunung, setitik kita jadikan lautan. Bersama guru kita bina pembina azam terulung menjadi panduan sepanjang zaman. Terima kasih cikgu.